Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh addal amanah wa ballagha risalah wa nashal ummah wa kashafal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali tayyibin wa ashabihi al-hadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana adkhilna mudkhala sidqi wa akhrijna mukhraja sidqi waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Dikasihi pengurusi masjid, yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, pegawai-pegawai masjid, pimpinan masjid, pimpinan masyarakat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat, nikmat dan hidayatnya dapat lagi sama-sama kita berada di masjid rumah Allah Ta'ala ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa memberkati, merahmati dan melindungi kita daripada perkara-perkara yang tidak kita ingini. InsyaAllah pada malam ini kuliah ataupun tazkirah maghrib kita bertajuk 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat. Di antaranya ialah apa yang Tuan Pengurusi sebut tadi, iaitu orang-orang yang mengimarahkan masjid. Jadi izinkan saya membaca apa yang diminta oleh Tuan Pengurusi tadi, ayat 18 surah At-Taubah. Ini tidak ada apa-apa perancangan ya, walaupun naik sekali tadi. Jadi bila Tuan Pengurusi minta, kita baca baliklah. Dan dengan izin Allah saya pun hafal. Kalau saya tak hafal, saya tak bacalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Sadaqallahul azim. Begitulah qari daripada Bengawan. Alhamdulillah, satu ayat muncul lah. Pengurusi sebut satu ayat, kalau sebut 5 ayat, kena baca 5 ayat. Yang bermaksud hanya saja orang-orang yang mengimarahkan rumah-rumah Allah
masjid-masjid Allah. Mereka adalah orang-orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, mendirikan solat dan menunaikan zakat, takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Merekalah orang-orang yang pasti mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tajuk pada malam ini ialah 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, An Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillih yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat, yang mana tidak ada naungan kecuali naungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang pertama, naungan Allah. Kenapa perlu kepada naungan Allah? Nak buat apa nak dinaungi oleh Allah? Apa yang berlaku? Apa yang dahsyat sangat? Apa yang terjadi pada hari kiamat apabila manusia dibangkitkan daripada kubur masing-masing? Mereka dibangunkan, dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Adapun orang Jawa, kata saya orang Jawa, ada sini Jawa? Mana tadi orang Jawa? Tak datang. Orang Jawa kata naked, orang Jawa katalah telanjang. Tidak berpakaian, tidak berkasut, tidak bertopi, tidak berspek mata, tidak bertudung bagi perempuan, tidak berkain. Yuhsyarun nas yaumal qiyamah uratan hufatan ghurla. Manusia dibangkitkan pada hari kiamat telanjang, tidak berkasut, ghurla, tidak ada sunat, maksudnya tidak bersunat. Lalu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayanzuru ba'duna ila ba'? Ya Rasulullah, kalau dah semua telanjang, adakah kami ni pakat tengok sesama kami? Yalah, di dunia yang separuh telanjang pun ramai yang nak tengok kan. Yang separuh telanjang, yang suku telanjang, itu pun ramai yang nak tengok. Duduk sebelah isteri tapi matanya sebelah lain, kan? Itu di dunia. Ini di akhirat, bukan separuh telanjang, bukan suku telanjang, seluruhnya telanjang. Adakah manusia akan saling lihat sesama sendiri? Tengok-tengok, ya Allah, Pak Imam sebelah tak pakai baju, masya-Allah, astagfirullahalazim. Ataupun sebelah, ya Allah, jiran tak pakai baju. Ya Allah, pencetus Ummah Salman pun sama depan. Adakah kita nak tengok orang lain punya? Nabi kata tidak. Nabi SAW menjawab, al-amru asyaddu ayyuhimmuhum zalika. Keadaan yang sangat dahsyat hari kiamat, lebih mereka fikir tentang nak melihat aurat ataupun orang-orang lain yang keadaan bogel, telanjang. Maksudnya mereka lebih fikirkan tentang nasib masing-masing, nafsi-nafsi. Tak fikir pasal orang telanjang ke, pasal jumpa kawan ke, jumpa nenek ke, jumpa tok wan ke, jumpa pak cik ke, tak fikir dah. Fikir tentang diri masing-masing. Keadaan yang sangat panas, matahari ke qadra mil. Mil ni sama ada sebatu ataupun batang celak, sangat dekat, sangat hampir. Yang mana Nabi sebut keadaan manusia ketika itu, ada yang peluhnya sekadar buku lali, ada yang peluhnya sekadar lutut, ada yang peluhnya sekadar pinggang, ada yang mana sampai ke hidungnya, tenggelam dalam peluh masing-masing. Hari yang sangat panas, hari yang sangat menakutkan, hari yang sangat membimbangkan. Hari itu kita perlukan naungan untuk sejuk, untuk tenang, untuk kedamaian. Naungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi naungan ini diberikan kepada 7 golongan.
Adakah kita termasuk daripada salah satu golongan yang Allah naungi pada hari kiamat? Yang pertama Nabi sebut imamun adil, pemimpin yang adil, pemimpin yang mengikut hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang Allah sebut alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Orang-orang yang mana apabila kami berikan kuasa kepada mereka, yang pertama mereka buat apa? Aqamus solah, mendirikan solat. Maksudnya kerjanya utama adalah pemimpin tadi nak pastikan rakyatnya mendirikan solat. Dia beda di antara solat dan mendirikan solat. Dalam Quran Allah tidak perintahkan kita solat. Ya, Ustaz sudah bawa ajaran sesat nampaknya. Ustaz kata Allah dalam Quran tidak menyuruh kita solat. Ini agama apa Ustaz? Ya, Allah suruh mendirikan solat, Allah tidak suruh solat. Coba tuan-tuan lihat dalam Quran, ada tak ayat suruhan wahai orang-orang beriman solatlah? Yang ada dirikan solat. Jadi apa bezanya, apa bedanya di antara dirikan solat dan solat? Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam berkata, syattani ma baina iqamatis shalah wa wujudis shalah. Jauh bezanya di antara orang yang mendirikan solat dan orang yang solat. Yang ke masjid berjamaah, saf yang lurus, khusyuk, itu dirikan solat. Yang tidak khusyuk, solat di hujung-hujung waktu, solat tanpa jamaah, tidak di masjid, itu solat. Ramai yang solat, tidak ramai yang mendirikan solat. Dan lagi ramai yang langsung tak solat. Itu lagi dahsyat. Oleh itu pemimpin yang pertama, immakkannahum aqamus shalah. Yang mereka pentingkan, mereka mendirikan solat. Sebab itu Nabi SAW sebagai pemimpin di Madinah Al-Munawwarah, dan khalifah-khalifah selepas itu mereka menjadi imam kepada jamaah. Adapun kebanyakan pemimpin sekarang tidak sempat berjemaah, sibuk meeting agaknya pun. Sebab itu rakyatnya kucar-kacir, rakyatnya tidak bersatu kerana tidak ada jamaah. Kalau di masjid surau jemaah sudah ada tetapi safnya tidak lurus, Nabi kata itu boleh menghancurkan perpaduan. La tusawunna sufufakum aw la takhtalifunna qulubukum. Sama ada saf kamu lurus ataupun hati kamu akan berpecah. Kalau datang berjemaah ramai-ramai penuh masjid dan saf tak bersatu, saf tak sama, itu pun dah pecah hati. Kalau langsung tak datang, Nabil kata lu fikirlah sendiri. Maksudnya pandai-pandai, faham lah kan. Kalau datang ramai-ramai pun tak sama, saf pun dah berpecah hati. Kalau langsung tak datang, masing-masing sembang di rumah, itu namanya solat, tidak mendirikan solat. Yang pertama pemimpin solat. Yang difikir ialah meramaikan masjid, bukan meramaikan konsert-konsert ataupun pesta-pesta. Pertama yang difikir aqamus shalah, yang kedua wa atauz zakah, yang ketiga amaru bil ma'ruf, suruh benda yang baik, yang last kali wa nahau anil munkar, mencegah kemungkaran. Inilah pemimpin adil yang Nabi maksudkan. Contohnya ialah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Adil tidak adilnya Umar bila berlaku gempa bumi di Madinah Al-Munawwarah. Umar keluar daripada rumahnya. Umar kata sambil menghentakkan kakinya, ya ardu inni adil fa illam akun adilun fala ubali. Hei bumi, aku adil,
kalau aku tak adil, maka biarlah engkau nak gempa bumi kena hancur suka tingkau lah. Lepas tu bumi pun terus berhenti, tanah Madinah terus tidak bergerak, tidak gempa lagi. Kalau pemimpin sekarang, kalau gempa bumi dia keluar rumah, dia kata aku adil, bumi pun buka masuk, adil lah sangat, habis. Ini kerana Omar sangat takut kepada Allah. Apabila sangat takut pada Allah, semua makhluk takut padanya. Bila Omar hantar Muaz, hantar Amru bin As, bukan Muaz, Amru bin As radhiyallahu anhu di Mesir untuk dibuka Mesir. Dan bila dibuka Mesir, ditakluk Mesir pada tahun 14 Hijrah, sungai Nil, sungai yang paling panjang di dunia, orang-orang Mesir dia campakkan gadis-gadis yang cantik setiap tahun. Bila dicampak, barulah air naik. Itulah rutin tahunan mereka, sampai Amr bin As kalahkan orang-orang kafir yang mempunyai pelbagai adat-adat yang pelik ni, termasuklah mencampakkan wanita yang tidak berdosa. Dia pun fikir macam mana nak buat ni, takkan nak teruskan, ini adat jahiliah, ini adat yang tak betul. Kemudian dia hantar surat kepada Omar bin Khattab. Omar balas, Omar reply, WhatsApp, bukan WhatsApp lah, reply surat kertas tadi, tetapi bukan kepada Amru, tetapi surat tadi dihantar kepada Sungai Nil. Pelik, bagaimana boleh berbalas surat dengan Sungai Nil? Sungai Nil bukan manusia, bukan jin. Dia hantar. Kalau zaman sekarang, kalau ada orang lelaki duduk tepi sungai bercakap, itu orang gila ke? Orang betul. Hai sungai, apa khabar? Sehat ke? Ini tak betul ni, sudah lama tak makan ubat ni. Kan? Tapi Omar membalas surat kepada Sungai Nil. Apa tulisannya? Ya Nahran Nail, in kunta tatla' min 'indillah fatla', wa in kunta tatla' min 'indika fala hajatan laka ilaika. Wahai Sungai Nil, kalau kamu mengalir, Allah yang alirkan, maka kami perlukan kamu. Kalau kamu mendakwa kamu yang mengalirkan diri kamu sendiri, kami tidak percaya. Akhirnya Sungai Nil terus mengalir tanpa perlu dicampakkan gadis. Ini pemimpin yang akidahnya mantap, yang kuat, tidak percaya kepada perkara-perkara tahayul, syirik dan sebagainya. Ini payah pemimpin yang sangat patuh kepada Allah Ta'ala. Pemimpin yang berkata, la in nimtul lailah la udayyi'anna haqqallah, wa la in nimtul nahar la udayyi'anna haqqar ra'yah. Omar kata, kalau aku tidur waktu malam tidak bertahajud, akan sia-sialah hak Allah. Maksudnya aku telah mensia-siakan hak Allah. Kalau aku tidur waktu siang tak bekerja untuk rakyat, akan sia-sialah hak rakyat. Jadi Omar malam tahajud di masjid di rumahnya, siangnya bekerja untuk rakyatnya. Ini pemimpin yang tak lupa dengan Tuhan. Bukan kita kerja siang malam 24 jam untuk rakyat, untuk Tuhan tiada. Sebab kalau kita kerja 24 jam untuk rakyat, boleh tak kita dapat kepuasahatian? Mana semua puas hati? Tak dapat. Sebab rakyat banyak. Kalau sekampung pun ada 1000 orang, kita ziarah seorang 10 minit, nak habis tu berapa lama? Sehari tak dapat, seminggu pun tak dapat. Tapi bila kita buat mana yang mampu, malam tu kita minta dekat Tuhan, Allah yang settlekan, Allah yang uruskan, Allah yang lakukan segala-galanya. Tapi kena ada usaha juga kan. Siang tu usaha, malam berserah pada Allah Subhanahu. Ini Omar bin Khattab, contoh pemimpin adil, pemimpin yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertamanya. Yang keduanya, ini yang disebut oleh pengurusi masjid tadi, iaitu tentang masjid. Yang kedua, golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala ialah golongan remaja-remaja yang dekat dengan masjid. Bukan remaja je lah, pemuda-pemuda mana yang masih gagah-gagah perkasa, yang sado-sado. Tahu sado? Sado ke dosa? Dosa. Tak salah sado, tak salah badan sasa kan. Dia punya perutnya macam roti ban. Tahu roti? Berketak-ketak ada 6 ketul kan. Tak salah, baguslah kan. Tetapi itu bukan yang dituntut. Yang dituntut ialah syabun nasha'a fi ibadatillahi azza wa jal. Remaja yang kuat beribadah
Ini yang Allah nak. Remaja yang kuat beribadah, bukan remaja yang kuat berjuadah. Yang lebih teruk lagi, remaja yang buat kerja haram jadah. Itu lagi dahsyat kan. Contohnya remaja-remaja yang didakwa membakar tahfiz, Masya Allah, umur 16, umur 14 dah pandai dah merancang nak bakar pusat tahfiz kan. Ini dahsyat remaja sekarang diperlis. Remaja ketua yang curi motor dan leraikan motor umur belasan tahun, 13 tahun, 14 tahun. Masya Allah. Saya kalau motor tak hidup, pening kepala, macam mana nak bagi hidup ni? Itu pernah pening kepala dah. Ini bukan setakat pandai curi je, pandai leraikan kemudian dijual. Dahsyat, umur 13, 14 tahun. Itu remaja sekarang. Di Sabah ni apa ceritanya? Remajanya bagaimana? Ada yang mencuri, ada yang merompak. Kalau hendak sembahyang tu biasa. Itu yang menyebabkan berlaku pelbagai jenayah dan sosial, gejala sosial. Kerana dia kata tak sembahyang tu biasa. Kan dalam Islam tak sembahyang adalah jenayah yang sangat besar. Sangat besar. 3 mazhab kena pancung kepala, iaitu mazhab Syafi'i, mazhab Hambali dan mazhab Maliki. Tidak sembahyang, pancung kepala. Kerana sembahyang adalah perkara yang sangat besar, yang sangat penting. Bila kita zaman sekarang remaja-remaja bukan hendak beribadah, nak sembahyang, nak puasa pun malas. Kalau Nabi dulu puasa sunatnya yang Nabi suka, puasa Nabi Daud alaihissalam, sehari puasa, sehari tidak berpuasa. Remaja sekarang pun sama, bulan Ramadan sehari puasa, sehari tak puasa. Itu lain dah kan. Nabi sunat yang sehari puasa, sehari tak puasa. Ini remaja-remaja sekarang fardu. Hari ni aku nak puasa, okey, esok malam lah puasa. Tidak ada pilihan, tak boleh nak pilih-pilih. Ini payah. Alhamdulillah, ni adik-adik remaja yang sanggup datang ke masjid, alhamdulillah, tahniah kepada mereka. Kalau boleh pihak masjid kena ada bagi satu anugerah, hujung tahun anugerah, bagi duit ke, bagi hadiah ke, BMW ke, BMX ke, penjadi. Kena bagi, kena appreciate, kena mereka diberi hadiah, penghargaan. Tak ramai remaja, yang ramainya adalah yang pencen-pencen. Ada ustaz kata ini masjid jadi kelab orang pencen. Remaja sudah hilang, tak ramai remaja. Jadi mak ayah, ibu bapa yang bertanggungjawab untuk membawa remaja ke masjid, bawa, duduk sebelah anaknya, bawa, supaya mereka kenal masjid, supaya mereka cintakan ibadah, supaya mereka cintakan solat, supaya mereka cintakan Allah Subhanahu Wa Taala. Remaja sekarang ramai yang bunuh diri. Baru banyak kes. Daripada tingkat 3 terjun, mati. Yang tak mati pun ada, yang tak sempat terjun pun ada. Kerana cinta. Engkaulah segala-galanya. Kan. Hidup matimu, hidup matiku untukmu. Mandi tak basah, makan tak kenyang, 5 pinggan je. Kan. Semuanya kerana perempuan sanggup buat apa saja. Tapi kerana Tuhan tak ada. Tunggu susah baru ingat Tuhan. Tunggu terdesak baru baca Yasin. Tunggu terdesak baru pergi masjid. Itu dipanggil ibadah 999, ibadah kecemasan. Tuhan bukan hendak kita begitu. Tuhan hendak kita setiap masa bersamanya. Ini ibadah kecemasan. Saya pernah jadi imam 2 tahun. Setengah-setengah jamaah dia susah baru nak call imam. Imam tolong. Ada yang tak lulus kereta punya loan pun telefon imam. Imam tolong, loan kereta saya belum lulus lagi ni, takut kena tipu. Tolong ya imam, doakan. Masa susah telefon aku. Masa senang ada, imam tolong, banyak sangat duit saya, ambil sikit. Ambil setengah pun jadi. Kalau begitu kayalah imam, jutawan lah imam kan. Masa susah baru call imam. Masa tak susah, batang hidung, lubang hidung pun tak nampak. Tak nampak kan. Ini tak mau. Yang kita nak remaja-remaja yang beribadah, sembahyang. Apa tanggungjawab kita? Orang-orang masjid ni kena buat program untuk remaja. Program untuk remaja. Mungkin boleh buat di luar.
Kalau dalam ni tak sesuai. Kita panggil ikon-ikon remaja, itu yang dipanggil apa tadi, maksudnya santai-santai. Santai ni kadang-kadang perlu juga. Mana yang dalam masjid untuk yang hardcore, yang orang kuat-kuat. Tak boleh semua santai. Nanti tidak ada yang kuat-kuat. Santai ni untuk yang golongan atas pagar. Ini bukan yang politik ya. Yang atas pagar ni dia kadang-kadang nak pergi masjid, kadang-kadang tak nak. Itu di luar. Panggil ikon-ikon remaja yang boleh menarik mereka ke masjid. Dalam masjid ni untuk yang hardcore, yang macam tuan-tuan lah, yang mana tak kisah apa yang berlaku, ribut ke, taufan ke, taucu ke, mesti pergi masjid kan. Ini dalam masjid. Forum, diskusi ilmiah, itu dalam masjid. Kena ada kepelbagaian aktiviti macam Nabi. Nabi lagi santai. Dalam masjid orang-orang Habsyah bermain anak tombak. Mana tombak, tahu tombak lembing pendek tu, menari dalam masjid. Bukan menari lelaki perempuan. Mereka dibenarkan untuk buat aktiviti yang ringan. Bukan sekat santai, itu memang bukan sekat santai, lebih santai, pantai dah kan. Main anak tombak dalam masjid. Tapi janganlah buat main futsal dalam masjid pula, hancur pula kan. Semua kipas semua dah hancur kan. Maksud yang sesuai lah di luar kan. Buat macam di masjid saya ada court futsal, masjid saya di Taman Malawati. Supaya mereka datang ke masjid. Ini penting. Kerana kita dah kekurangan remaja-remaja. Berbanding zaman Nabi. Zaman Nabi, Ibnu Abbas masih kecil lagi. Nabi wafat, beliau baru berumur 13 tahun. Tapi sudah menghafaz daripada Nabi SAW lebih 1000 hadis. Tuan-tuan mungkin dah belajar dengan ustaz-ustaz di sini dah berapa tahun dah. Ada yang 10 tahun belajar ilmu, ada yang 20 tahun. Berapa hadis hafal? Hadis ke hadis? Tahu hadis? 1000 hadis lebih hafaz. Baru berumur 13 tahun masa Nabi wafat. Maksudnya beliau dalam peringkat rendah, primary school kan, sekolah rendah Ibn Abbas. Tapi bukan belajar secara formal. Macam ni lah Nabi menyampaikan ilmu, dia dengar, dia hafal. Di luar masjid Nabi bercakap pasal ilmu, beliau dengar, beliau hafal. Maksudnya tak formal, tapi boleh hafaz 1000 hadis lebih. Bayangkan, ini hebatnya Nabi lahirkan remaja Ibnu Abbas. Nabi juga lahirkan Usamah bin Zaid, 18 tahun sudah menjadi panglima tentera di zaman Abu Bakar As-Siddiq. 18 tahun jadi panglima. Zaman sekarang 18 tahun duduk kaki lima kan, duduk main gitar, reggae kan. Tak kira banyak. Sini ada. Saya baru jumpa di airport baru ni. Turun airport je, touchdown-nya, ada main. Tak salah, tapi kalau itulah kehidupannya. Bila remaja nak bangun. Sekarang krisis remaja. Remaja sangat berkrisis. Krisis, bukan krisik. Tahu krisik? Itu makanan. Krisis remaja, masalah. Tidak mau ke masjid, tidak mau sembahyang. Dulu saya pernah dengar satu orang guru kata, dia kata PT3 tahun tersebut hanya 23% yang boleh baca Fatihah. Mana ramai, majoriti remaja-remaja form 3 tidak tahu baca Fatihah. Dahsyat sekarang. Hanya mereka tahu tentang dunia, mereka tahu tentang WeChat, apa lagi? Tentang Facebook, Instagram, Twitter, apa lagi? Dulu MySpace, lagi macam-macam. Itu yang dah kerja hari-hari dia buat. Hari-hari dia tenung benda tu, tenung kan. Tak sudah. Ini kita nak satu anjakan paradigma untuk remaja-remaja kita. Yang ketiga, golongan yang ketiga siapa? Rajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid. Lelaki hatinya yang terpaut dengan masjid. Golongan yang dinaungi oleh Allah SWT, orang yang kaki masjid. Bukannya orang yang kaki curi duit masjid. Itu pun ramai juga. Banyak di Semenanjung. Sini ada. Pandai dia. Ada sini. Tengah malam, siang pun ada. Ada yang tipu. Dia pakai furdah lagi. Rupa-rupanya lelaki nak curi barang-barang masjid. Tengah-tengah sembahyang, muslimat tengah sembahyang subuh, letak sebelah beg
hilang. Sekejap, sekali sujud je 1 biji hilang. Itu begitu pantasnya mereka mencuri barang-barang masjid. Ini remaja, kebanyakan remaja lah. Pernah satu ketika di masjid saya dulu kan, masa saya jadi imam, dia letak 2 telefon, handphonenya semasa sujud dia letak kat depan. Masa sujud tu dia ambil daripada celah kangkang. Tapi yang saya peliknya, orang yang sembahyang tu dia terlampau khusyuk kot. Dia lambat perasan. Ke kena pukau, tak tahulah kan, lambat perasan. Tahu-tahu dah bangun, mana handphone aku, dia pun kejar. Tapi alhamdulillah dapat juga. Bukan dapat orang, dapat telefonnya. Dia kata dahsyat sekarang ni. Orang bukannya nak mengimarahkan masjid, tetapi nak menghancurkan masjid. Jadi masjidlah pusat dakwah, bukan pusat dakwah Islamnya, pusat masyarakat. Kerana zaman Nabi bukan hanya orang Islam berada di masjid. Orang kafir, Sumamah bin Asal ditambat, diikat di masjid selama 3 hari yang berakhir dengan keislaman beliau. Sumamah bin Asal ialah ketua, pemimpin orang-orang Taif. Pemimpin orang-orang Taif. Dia dihukum, ditambat di tiang masjid dalam keadaan dia masih lagi kafir. Masjid untuk semua. Untuk semua. Maknanya kita jadikan masjid sebagai central apa lagi, untuk program-program yang pelbagai. Inilah yang Nabi buat. Dan Nabi bila berhijrah, ini masih lagi orang kata panas lagi peristiwa hijrah. Bila Nabi berhijrah, yang pertama Nabi sampai di Madinah, Nabi bina apa? Bina masjid, Masjid Quba. Selang 2 minggu Nabi bina Masjid Nabawi. Tak sampai 2 minggu Nabi bina 2 masjid. Tapi masjid Nabi simple. Itu yang kita nak. Simple tak apa, yang penting aktiviti, programnya. Kalau masjidnya Masya Allah besar, tapi isinya Masya Allah tidak ada isi, kosong. Kalau adik-adik beli karipap, tahu karipap? Karipapnya besar ini, besar tangan ni. Sekali makan, kosong. Rasa apa? Rasa marah ke, rasa bengang ke, rasa kasih penampar ke? Macam-macam rasa dah kan? Sama juga kalau besarnya masjid tapi kosong, yang penting dalam. Nabi bina masjid dengan tangan-tangan Nabi dan para sahabat, dengan pelepah-pelepah kurma, dengan kayu-kayu, tapi hebat. Masjid Nabawi Asy-Syarif. Itu yang kita nak, dalam tu. Bukan kita bangga dengan binaan-binaan yang besar tapi isinya kosong. Itu tanda-tanda qiyamah. La taqumus sa'ah hatta yatabahan nasu bil masajid. Tidak berlaku kiamat sehingga mana manusia berbangga-bangga dengan binaan. Wah, masjid kita besar, masjid aku marmar, masjid aku kristal, masjid aku mutiara, masjid aku apa, kayu cengal, masjid aku apa, tiles yang mahal-mahal. Tapi tidak ada pengisian. Masjid Nabi Masya Allah hebat, ramai. Masjid Nabi diimarahkan setiap waktu dengan pelbagai program. Inilah, jadi kita kena jadi orang masjid. Mana orang yang sentiasa menghidupkan masjid, terutama waktu isyak, waktu subuh, maghrib. Program-program kita kena datang. Jangan tunggu ada makan baru datang. Ni ada yang tunggu makan. Ji, malam ni program makan apa Ji? Tak silapnya kambing. Kambing insya-Allah datang. Tunggu aku. Itu bukan kerana Allah, itu kerana kambing. Kambing baru dia datang. Kalau satu ketika lain, Ji, malam ni apa makan? Rasanya keropok kot. Allah, keropok. Tak apalah, malam ni ada appointment lain lah. Dan ada appointment kan. Kita buat kerana Allah. Kerana Allah, bukan kerana makan, bukan kerana jawatan. Ada yang datang ke masjid kerana nak jawatan, bukan kerana Allah Ta'ala. Jawatan tak salah, jawatan itu perlu, fardu kifayah. Kalau semua tak mau jawatan, semua berdosa. Kepimpinan, jawatan kuasa, kampung, masjid, negeri, negara adalah fardu kifayah. Mesti ada yang memegang tampuk jawatan, kerana itulah keperluan. Dalam Islam nak pergi musafir pun kena ada ketua. Idza kuntum thalathatan fa'amiru ahadakum. Bila kamu bermusafir 3 orang, lantik seorang ketua. Nak pergi musafir pun kena ada ketua, apalagi masjid. Tetapi jangan niat untuk itu.
Tapi niat kerana Allah. Kalau kita sudah dilantik, diberi tanggungjawab, kita buat dengan apa? Dengan rasa tanggungjawab, bukan dengan bangga. Kita kena sayang masjid kita. Kena sayang. Kalau boleh buat stiker kan. Buat stiker saya sayang Masjid Bengawan. Kan. Kita bangga. Daripada kita bangga dengan apa Manchester lah, Chelsea lah, apa lagi. Itu semua tidak memberi apa-apa makna. Ada stiker kalau masjid jual ke untuk ekonomi masjid, jual stiker I love Masjid Bengawan ataupun Masjid Nurul Hidayah. Nurul Hidayah dia tak tahu mana satu, kan banyak Nurul Hidayah, Masjid Bengawan. Kita bangga masjid kita. Itu yang perlu agar kita dapat mengimarahkan masjid. Kemudian yang keempat, golongan yang Allah naungi pada hari kiamat, rajulani tahaban fillah ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi. Dua lelaki yang mana mereka berkasih sayang kerana Allah, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Ini sudah menjadi satu kesusahan, kesukaran untuk kita kawan kerana Allah. Ramai kawan, tapi kawan kerana duit, kawan kerana dia anak datuk, anak Tan Sri, anak nenek pun ada kan. Kerana apa? Kerana pangkat, bukan kerana Allah. Mana kita kena cari kawan kerana Allah, mana kawan yang boleh membina kita menjadi orang Islam yang baik. Itu satu benda yang perlu kita cari, kawan-kawan yang dapat menjaga iman kita, menjaga solat kita, yang menegur kita bila buat salah. Kita bila nak cari kawan, kita tak suka yang busybody biasanya kan, yang semua kau nak tegur. Kita nak kawan yang relax, santai, belanja makan. Itu keduniaan, kawan dunia. Kita nak kawan akhirat, yang mana Allah sebut dalam ayat 119 surah At-Taubah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan duduklah bersamalah dengan orang-orang yang benar, benar imannya, benar amalnya, benar Islamnya. Duduk bersama-sama macam inilah. Mana tuan-tuan duduk sekarang, oi banyak pahala tuan-tuan, sangat banyak pahala. Pertama, pahala iktikaf. Pahala iktikaf, jangan lupa iktikaf ya. Niat iktikaf di masjid. Kalau duduk di rumah tak boleh iktikaf. Duduk di kedai tidak boleh iktikaf. Yang kedua tuan-tuan, pahala apa? Pahala ilmu. Besar mana pahala ilmu? Nabi sebut man ghada ilal masjid liyu'allima khairan aw yata'allama wa kana lahu ka ajri umrah. Hadis riwayat Imam Bazzar, hadis yang baik sanadnya. Sesiapa yang pergi masjid berpagi-pagian, pagi malam pun dapat pahala. Pergi ke masjid untuk mengajar kebaikan ataupun untuk belajar. Untuk mengajar atau belajar, bukan untuk kurang ajar ya. Belajar atau mengajar agama. Khairan ni agama. Kana lahu ka ajri umrah, dia mendapat pahala umrah. Tuan-tuan, sekarang dapat pahala umrah. Nanti balik jumpa isteri, abang sudah dapat pahala umrah. Bila abang pergi umrah? Baru tadi. Menuntut ilmu, itulah you tak nak pergi dengan I. Nampak? Yang kedua, pahala umrah bila kita menuntut ilmu di masjid. Yang ketiga, bila kita duduk ramai-ramai, kita dapat pahala ukhuwah. Pahala ukhuwah, dia ukhuwah bukan uhkuwah. Kalau uhkuwah tu dia kalau ada makan dia boleh kawan. Kalau tak ada makan, tak ada kuah, sorry, boleh belah. Kan? Ukhuwah, persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwah. Ayat 10 surah Al-Hujurat. Orang beriman, orang yang bersaudara. Mana kita rasa bertanggungjawab. Bagaimana nak menunaikan hak persaudaraan sesama Islam? Nabi SAW sebut dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih. Nabi sebut apa? Nabi kata, kita semua adalah saudara. Al-Muslim lil Muslim. Sesama Islam ni mereka bersaudara. La yuzlimu wa la yuslimu. Tidak menzalimi saudaranya dan tidak membiarkan orang Islam dizalimi. Ini yang kita perlu. Jangan kita biarkan kalau kawan kita dipukul, kalau saudara kita di mana, di Myanmar, di Palestin, kita kena usaha sesuatu, bantu.
dengan doa, dengan sedekah, dengan bantuan-bantuan moral, bantuan-bantuan material dan sebagainya, kita kena tolong. Kena tolong. Ini persaudaraan yang sangat besar. Yang mana Allah sebut semua persaudaraan, semua kawan akan jadi musuh pada hari kiamat kecuali kawan kerana takwa, kerana iman. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqun. Kawan-kawan semuanya akan bermusuhan, bercakaran pada hari kiamat kecuali kawan kerana Allah, muttaqun, takwa. Kalau kita kawan kerana duit, kawan kerana dia ni anak menteri, kena kawan. Kawan kerana dia ni kaya, pakai kereta sport, kena kawan. Itu tidak menghasilkan apa-apa. Kita akan bermusuhan dengan kawan-kawan kerana keduniaan. Kita kena cari kawan-kawan yang baik. Kemudian yang kelima ialah rajulun da'athu imra'atun zata mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Golongan yang kelima yang dinaungi oleh Allah Ta'ala ialah golongan yang mana lelaki yang dirayu, yang digoda oleh wanita yang cantik dan yang berpangkat. Yalah, cantik, kereta besar, duitnya banyak. Wah, ini rasa mau kahwin lain ni. Kan? Banyak duitnya, tubuhnya cantik, kulitnya mulus putih. Tiba-tiba dia mengajak buat maksiat. Tetapi lelaki tadi berkata, inni akhafullah, aku takut pada Allah. Inilah lelaki yang sukar untuk kita cari. Perempuan nak ajak buat maksiat, dia kata inni akhafullah. Tapi kebanyakannya bila perempuan mau ajak maksiat, inni alhamdulillah. Kan, seronok dia. Alhamdulillah, rezeki orang Jawa kata. Ada Jawa sini, rezeki. Rezeki. Macam ditolak kan. Wis teka. Oleh itu kita suka nak mencari lelaki-lelaki yang kuat imannya, lelaki yang kuat amalnya, lelaki yang kuat takwanya, lelaki-lelaki yang wara', yang menjaga daripada maksiat. Zaman sekarang kita lihat di tempat kerja kan, kadang-kadang saya tengok pergi bank lah, pergi pasar raya, mereka sesama kawan-kawan boleh bertepuk tampar. Engkau lah pergi depan, engkau lah layan. Oh, ingat macam suami isteri pula. Boleh main, dia main cucuk-cucuk perut. Macam-macam. Dia boleh main. Bukannya suami isteri kan, bukannya adik-beradik, cucuk-cucuk perut. Dia boleh main-main tepuk tampar, berdosa. Nabi sebut dalam hadis sahih, hadis yang baik sanadnya dalam riwayat Imam Bazzar, li ayyut'ana ahadukum fi ra'sihi khairun lahu min ayyamussa imra'atan la tahallalah. Seseorang itu kalau dicucuk kepalanya dengan besi, dengan jarum yang sangat tajam, berdarah dan sebagainya, lebih baik daripada dia menyentuh wanita yang tidak halal. Tetapi zaman sekarang orang tidak takut pada Allah. Orang lebih takut pada polis, orang lebih takut pada manusia, gangster, along wa mau tolong kan. Dia lebih takut pada manusia, lebih takut pada along daripada Allah. Oleh itu kita kena buat program-program yang memperkasakan iman, yang menguatkan iman, yang menguatkan takwa kita. Kita lihat contohnya siapa yang Nabi cerita orang yang mempertahankan imannya jauh daripada maksiat, iaitu Juraish. Pernah dengar perkataan Juraish? Yang mana Nabi cerita tentang lelaki zaman dahulu, namanya Juraish. Dia ni kuat beribadah. Dia ada satu rumah khas untuk ibadah. Hari-hari setiap masa ibadah. Satu hari dia punya ibadah tu famous, semua orang tahu. Bila sebut Juraish, wah itu lelaki ibadah. Zaman sekarang ada juga, wah sebut si Quraisy, itu lelaki haram jadah. Yang tu ada, yang ibadah tak ada. Hebat, sampai viral. Zaman dulu pun ada viral. Nabi kata fatazakara banu Israel bi ibadati. Bani Israel masa tersebut sebut tentang, mereka menyebut tentang ibadahnya. Hebat, tak berhenti ibadah. Bila viral, bila dah tular dia punya ibadahnya, semua orang tahu. Ada seorang wanita baghin, perempuan pelacur, yang kata, oh hebat sangat ya Juraish ni, nanti aku kenakan dia.
Dia beritahu dekat kawan-kawannya, orang-orang kampungnya, aku nak kenakan Juresh. Hebat sangat kan. Dia pun pergi ke tempat ibadat Juresh. Juresh tengah beribadat, tengah sembahyang. Ini saya ringkaskan, ini panjang ceritanya kan. Saya biasa buat kuliah Juresh saja, satu kuliah Juresh saja. Tajuk apa? Juresh. Satu kuliah. Pendek cerita, dia cuba nak goda, fata'aradat lahu. Dia goda Juresh. Tak tahulah, Nabi tak cerita kita bagaimana dia goda. Dia bogil ke, dia peluk ke, dia apa ke, tak tahu. Tetapi Juresh walam yaltafit ilaiha, Nabi kata langsung tak pandang. Nampak kuat imannya. Kalau tak nak pun, kita akan tengok juga sikit cantik ke. Tutup tapi buka sikit. Siapa perempuan mana nak ngorat aku tu kan. Walam yaltafit, langsung tak tengok. Hebat. Kita perempuan yang tak goda kita pun kita tengok sebelah kan. Di pasar apa yang saya nampak, pasar apa? Ada yang malam siang dua hari tu, pasar apa lupa saya. Ada saya jumpa depan ni yang kan disebut pasar 2 hari, pada pagi Sabtu sampai Ahad petang. Pasar? Bukan pasar malam, ada tulis kat jalan tu, pasar apa, dekat depan tu ada pasar apa. 2 hari tu, Sabtu Ahad. Apa nama pasar kan? Di Semenanjung tak ada. Di sini je ada. Pasar malam ada Semenanjung. Pasar apa? Bukan, saya lupa. Kalau sebut saya ingat. Saya tengok tepi jalan dah. Saya tanya Ustaz Hanafi, ni pasar apa ni? Oh, dia kata daripada Sabtu sampai ke malam, lepas tu Ahad petang habis kan. Pasar tamu. Saya dengar Kelambu. Mau tidur dah. Pasar tamu kan. Kita bukannya perempuan cantik yang goda. Perempuan yang tak berapa nak cantik pun bukan goda, dia lalu pun kita tak tahan iman kan. Agak-agak haji tahan kan. Bukan nak bermaksiat, tengok aja kan. Paling-paling kita kuat iman pun tengoklah juga, tengok cantik juga kan. Tak kuat iman kita, bukan dia goda kita pun, dia lalu je. Tapi yang ni dia goda, cantik, muda, tapi langsung dia tidak. Sebab Nabi sebut ya tamassalu bihusniha, perempuan ni sangat cantik, bukan biasa-biasa, sangat cantik, tapi pandang pun tidak. Dahsyat ni, pandang pun tidak. Inilah lelaki yang hebat. Hebat tak hebat, Allah berikan kemuliaan. Bila dia dituduh berzina oleh perempuan tadi, ni akhirnya dia letak jarinya pada perut bayi yang dia dituduh anak dia, anak zina daripada dia. Dia letak jari situ, dia kata man abuka, siapa ayah kamu. Baby yang baru lahir berkata-kata. Ada sama sekarang, keluar-keluar perut ibu, Assalamualaikum. Mati ibu tadi, terkejut. Kan tak ada kan. Dia tanya, dia letak jari dekat perut budak tadi, bayi tadi. Man abuka, siapa ayah kamu? Bayi itu kata ar-ra'i, ayah akulah pengembala kambing. Nampak? Ini kerana apa? Kerana karomah yang Allah berikan kepada orang yang kuat beribadah, yang kuat menahan maksiat. Inilah yang kita nak. Seperti mana Nabi Yusuf AS yang digolek oleh Zulaikha dan baginda lari daripada maksiat. Ini yang kita nak cari, lelaki-lelaki yang hebat melawan ataupun menentang maksiat. Kemudian yang keenam, lelaki atau perempuan yang Allah naungi pada hari kiamat ialah rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Gatal hidung, tadi makan sotong. Saya ni ada sinus, ada apa? Bersedung. Tapi bila tengok pengurusi belanja tadi, sotong limau sedap ni nampaknya. Tak pernah ada di sana ni sotong limau. Pesan sekali petang tadi, dengan hingusnya, dengan gatal misalnya. Saya ni patutnya kena pantang seafood. Ikan boleh, sotong, udang. Tapi bila tengok dekat kedai, pantang tengok. Pantang tengok kan. Tu yang garu hidungnya tadi tak ada kan. Jadi tak apa, pantang tengok makanan tak apa, jangan pantang tengok perempuan, tu bahaya. Bila kita lihat Nabi sebut yang keenam apa? Lelaki yang suka bersedekah dan menyembunyikan sedekahnya, sehingga mana apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya tidak diketahui oleh tangan kirinya. Ini payah ni. Sekarang orang suka viral. Tahu viral?
Apa je buat dia nak bagi tahu. Tolong anjing, bagi tahu dekat Facebook. Tolong anjing, bagi anjing makan, minum. Okey, saya buat baik dengan anjing supaya apa? Nah, niatnya nak viral supaya ribu-ribu yang like. Bukan kerana Allah. Itu bahaya. Zaman dulu Nabi sendiri, Nabi sembahyang sunat qabliyah dan ba'diyah banyak di rumah. Nak kata Nabi suka menyembunyikan amalan. Kita suka memviralkan amalan. Kalau ada mangsa-mangsa banjir, kita pun tolong. Kita pun buat live FB, live IG. Okey, sekarang saya berada di Kampung Bengawan yang sedang banjir. Tak jauh lah kan, contoh kan. Saya membantu itu makanan-makanan yang saya bawa dalam FB, dalam IG, nak bagi viral. Wah, baiknya dia, bagusnya tolong orang susah kan. Komen semua kamu yang bagus-bagus kan. Itu bahaya. Kita orang Islam kena sembunyikan amal baik, kerana ia boleh menyebabkan riak, ujub, bangga. Nabi sendiri sembahyang sunat pun Nabi tidak tunjukkan. Banyak sunat-sunat yang Nabi buat di rumah. Bila sahabat-sahabat Nabi sembahyang sunat di masjid ramai-ramai, Nabi kata, ayuhan nas sallu fi buyutikum. Hai manusia, sembahyanglah di rumah kamu. Fa inna afdala salatil mar'i fil baiti illa salatul maktubah. Sebaik-baik solat ialah di rumah kecuali solat fardu di masjid. Maksudnya Nabi sembunyikan. Ini lelaki yang ikhlas. Bila buat baik dia tak beritahu orang. Isteri pun tak tahu. Kawan baik pun tak tahu. Dia dengan Allah sahaja. Ini yang kita kena cari. Tetapi sekarang ramai yang suka cerita. Saya pernah satu surau tu, saya pergi kuliah di Kuala Lumpur. Lepas subuh habis kuliah, dia pun datang, saya ni AJK surau. Kemudian dia kata, ini ustaz, ini yang cantik-cantik ni, ini semua saya buat ustaz. Dalam hati saya tak tanya pun. Dia cerita. Apa bikin cerita awak? Buat apa cerita? Kenapa mau cerita? Bukan saja ni tanya pun, siapa yang buat ni? Tak apalah cerita. Tak tanya pun. Ni saya buat ustaz. Ini semua cantik saya buat semua. Saya pagi-pagi ustaz bangun pukul 4 pagi. Hidupkan lampu masjid. Dalam hati lagi, tidak tanya lagi. Kan? Semua dia ceritanya. Kenapa? Nak bangga. Nak riak, nak ujub. Tuan-tuan kena ingat, lelaki, manusia yang pertama ke neraka bukan perompak, bukan pembakar tahfiz, bukan penyangak, bukan pemimpin zalim. Manusia yang pertama yang masuk neraka dalam hadis Sahih Muslim ialah 3. Hartawan yang dermawan, ulama, dan juga orang yang mati syahid. Ini hadis panjang. Kenapa mereka bertiga ni? Kerana mereka buat kerana manusia, bukan kerana Allah. Bila orang alim berkata, aku ni belajar, aku ni menuntut ilmu sampai alim, menyampaikan ilmu pada orang, kerana-Mu ya Allah. Tuhan jawab, Tuhan kata, kazibta, engkau bohong. Engkau menuntut ilmu, engkau belajar, engkau mengajar, liqala annaka alim, supaya orang bagi tahu, orang cerita engkau ni orang yang hebat, orang yang alim, orang ulama. Ini bahaya. Sebab tu kenapa kita nak cerita kebaikan kita? Untuk itu nerakalah jawabnya. Nerakalah jawab. Fawailul lil musallin, yang imam baca tadi kan. Alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yuraun. Celaka bagi orang yang solat, iaitu orang yang meninggalkan solat dan orang yang mereka solat tetapi yuraun, menunjuk-nunjuk. Dia bangga, dia balik rumahnya, akulah orang yang paling warak di kampung di Pekan Bengawan ini. Dia bangga, akulah orang yang paling hebat sekali. Ini bahaya. Oleh itu kita buat kerana Allah. Kita kena sembunyikan amalan kita. Jangan cerita. Kadang-kadang dia 10 tahun ikhlas, 20 tahun ikhlas. Bila dia sudah tua, dia pun cerita, haji-haji sekalian, ini kipas ni semua ya, ana yang wakaf lah. Ana yang wakaf semua ni. Anda tahu, ini semua ana yang wakaf. 10 tahun dia sembunyikan, 20 tahun dia sembunyikan, 50 tahun dia sembunyikan. Lepas tu dia cerita, bangga, habis. Begitu senangnya amalan itu gugur pahala. Oleh itu Sayyidina Ali kata, kunu liqabulil a'mal asyaddu ihtimaman minal amal. Hendaklah kamu menjaga pahala amal lebih daripada beramal. Nak kata beramal susah, nak jaga pahala amal lagi susah. Kita buat amal ikhlas, Allah terima. Lepas tu kita sembunyi, tapi satu hari kita cerita dengan bangga. Habis, sekejap dia habis. Bila nak selesai, mati. Bila mati kita tak ada bangga dah.
Tapi nak tunggu mati tu, ya, berhati-hati. Jangan bangga dengan apa-apa amalan. Anggap itu daripada Tuhan. Kita beramal, kita boleh beramal, beribadah, Allah yang beri. Allah yang beri kekuatan, bukan kita yang hebat. Seperti mana Nabi Yuna, Nabi kita Sulaiman alaihissalam, Nabi yang kita imani, iaitu Nabi Sulaiman. Bila dia dapat kehebatan, dapat bercakap dengan binatang, dapat mengarahkan jin dan syaitan, jin dan ifrit, dan dapat mengarahkan PA-nya, pembantunya, Asif Berkhaya, membawa singgasana Balqis, tak sampai sekelip mata. Dalam ayat 40 surah An-Naml, apa Nabi sebut? Nabi kata, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini semua adalah kelebihan daripada Tuhan. Kalau kita ini semua kerja aku lah ni, ini semua aku punya, bangga. Seperti mana Qarun dia bangga, qala innama utitu ala ilmin min indi, dalam surah Al-Qasas. Bila dia mempunyai harta yang sangat banyak, dia kata ini semua harta yang banyak ni kerana ilmu aku. Tuan-tuan biasa tak dengar jawapan itu? Biasa kan? Wah, ini semua aku PhD, mana Oxford, aku master, aku degree. Ini jawapan Qarun dalam surah Al-Qasas ayat 78 kalau tak silap kan, 78 79. Mana Allah cerita dalam Quran, mana hebatnya harta Qarun ni. Banyak tak banyak, begitu banyak harta Qarun. Allah cerita, wa inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwati minkum. Kunci-kunci Qarun perlu dibawa oleh lelaki-lelaki yang gagah, yang kuat, yang sadar tadi kan. Bukan duit, kunci. Kalau zaman sekarang, kunci Qarun itu seperti mana perlu dibawa satu lori. Kunci satu lori, satu kunci satu gedung. Satu gedung penuh dengan emas. Banyak mana duit. Satu kunci satu gedung. Gedung tu besar. Emas, perak semua ada, belian semua ada. Satu gedung pun dah trilion hartanya. Satu gedung. Tapi bayangkan agak-agak berapa kunci dia ada? Berapa kunci dia ada? Satu lori kuncinya, berapa kunci? Ada berapa ribu kuncinya? Ada berapa ribu gedung dia ada? Satu gedung dah trilion dah. Ada siapa yang boleh melawan harta Qarun zaman sekarang? Tidak ada. Tidak ada. Bill Gates, Marcos Slim, Mexico yang nombor 2 tu, siapa? Tidak ada. Bayangkan. Tetapi Allah tenggelamkan dia dalam muka bumi. Dalam ayat 82 surah Al-Qasas, fa khasafna bi wa bidaril arda jami'a. Sebab apa? Sebab satu jawapan tadi. Qala innama utitu ala ilmin min indi. Aku dapat ni kerana ilmu aku. Jawapan biasa tak? Biasa kita dengar. Ini aku belajar tinggi-tinggi, inilah hasilnya. Dia lupa pada Tuhan. Ada orang yang tak belajar tinggi juga. Ada orang yang belajar tinggi pun miskin juga. Itu semua kerana Allah, bukan kerana ilmu. Ilmu ni usaha aja. Nampak? Jadi kita beramal, jangan kita bangga, jangan kita dedahkan, kita sembunyikan. Yang terakhir, Nabi sebut, memang betul-betul gatal ni. Ini hasil sotong saya makan tadi kan. Gatal betul. Yang ketujuh, nanti kalau saya makan lagi mesti tegur ya. Saya makan ayam, daging tak apa, kambing tak apa, ayam tak apa, ikan tak apa, sotong udang, Ustaz jangan bagi saya. Kan saya memang kalau jumpa memang susah nak pantang. Tapi bila dah makan, inilah hasilnya. Asyik pegang hidung je. Nasib baik pegang hidung sendiri. Kalau pegang hidung orang sebelah, lagi susah. Yang ketujuh apa? Rajulun zakarallaha khalian fafadat ainah. Yang ketujuh, golongan yang Allah naungi, lelaki yang mana berzikir dengan Allah, bermunajat, berdoa, bersendirian, khalian fafadat ainah, sehingga mana menangis, mengalir air matanya. Ini juga susah nak cari. Sekarang orang suka menangis di hadapan orang lain. Itu boleh riak. Satu hari seorang lelaki dia berdoa, sujud, solat, dia menangis, berdoa menangis. Umar tegur, Umar kata, haza kana khairun in kana fi baiti. Benda ni baik kalau berada di rumahnya. Mana menangis di depan orang ramai senang, tapi nak menangis bersendirian susah. Nak menangis depan orang ramai pun susah, terutama lelaki-lelaki yang ego.
Sebab itu perempuan ni panjang umur. Sebab apa? Perempuan ni mudah menangis. Saya pernah satu seminar dengan doktor pakar mata ophthalmology. Dia kata orang yang selalu keluar air matanya, dia akan menambah immune system, ketahanan tubuh badan. Biasanya yang menangis perempuan kan. Suami kalau isteri meninggal pun senyum lagi. Ya, alhamdulillah, boleh lagi ni. Kan? Macam betul je, betul ya. Biasanya begitu. Tak apa, boleh cari lagi. Isteri tidak menangis. Ini kelebihan menangis. Nabi sebut dalam hadis sahih, Nabi SAW bersabda, kullu ainin bakat yaumal qiyamah. Semua mata akan menangis pada hari kiamat. Illa ainan, kecuali dua mata. Ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Yang pertama, mata yang selalu menangis kerana takut pada Allah. Yang kedua, mata yang berjaga, tidak tidur kerana berdakwah, kerana berjihad di jalan Allah. Kita berada di mana? Yang pertama ke yang kedua? Kalau tidak ada dua-dua, kita akan menangis. Menangis hari kiamat sangat dahsyat. Nabi cerita dalam hadis Tirmizi, ayuhan nas ibkau, hei manusia, menangislah kamu kerana takut pada Allah. Sebelum tiba pada hari kiamat, manusia akan menangis sederas-derasnya, sekuat-kuatnya, menangis hatta tangqati ad-dumu, sampai air mata pun habis. Pada hari kiamat, kalau kita tidak menangis di dunia, kalau kita tidak takut pada Allah di dunia, hari kiamat kita akan menangis sampai air mata habis. Fatasilu dam, darah yang keluar. Begitu banyak air mata tadi, boleh muat satu jadawal. Nabi kata, jadawal ini satu sungai-sungai yang besar, boleh lalu kapal-kapal yang besar di atas air tangisan tadi. Nampak banyak mana tangisan kita pada hari kiamat. Tapi ada guna ke? Nasi sudah jadi, bukan bubur, bubur sedap. Nasi sudah jadi basi. Nasi sudah basi kan? Itu kena tukar tu perumpamaan tu. Bubur sedap, KFC pun ada bubur kan? Kenapa nasi jadi bubur? Kadang-kadang bubur lagi senang makan daripada nasi. Bubur sekarang macam-macam, bubur daging, bubur ayam, bubur lambuk, macam bubur Ashura. Sedap kan? Mana kita kena tukar. Nasi sudah basi, tak guna. Tidak ada gunanya penyesalan, tangisan pada hari kiamat. Menangislah. Nabi sebut keluar darah, tapi tak guna. Nak menangis, sekarang kita menangis. Bangun malam, berdoa. Tak mampu nak bangun malam, lepas sembahyang berdoa bersungguh-sungguh. Kita jangan doa yang tidak ada perasaan. Yang ada perasaan je. Tahu perasaan? Perasaan hebat, perasaan warak, perasaan bagus. Banyak orang berdoa Rabbana, tidak faham mana. Tak faham lah Rabbana, apa baca doa, tak tahulah. Sebab tu ustaz-ustaz ramai kahwin banyak kan. Sebab ustaz-ustaz doa kahwin lebih, isteri amin. Dia tak faham. Kan? Dia tak faham kan. Dia amin je kan. Kita kena faham doa, kena faham supaya kita rasa takut, menangis kerana Allah. Kita banyak dosa, kematian semakin hampir. Kita kena banyakkan tangisan kerana takut kepada Allah Ta'ala. Kita fikir bila saat terakhir kita menangis. Nabi ni semua keadaan Nabi menangis. Tengok kubur Nabi menangis. Hatta ballah thara, dalam hadis sebut, sampai basah tanah kubur tadi. Nabi bertahajud, berqiyamul lail di masjid. Kemudian turun ayat Quran, Nabi baca ayat inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Ayat pasal kejadian langit dan bumi, silih ganti siang dan malam. Nabi menangis baca sampai basah lantai masjid. Nabi sembahyang, sahabat cerita, kana Rasulullah SAW yusalli wa fi jawfi azizun ka azizil mirjal. Nabi sembahyang, dalam hatinya, dalam dadanya bunyi esakan tangisan seperti mana bunyi periuk yang mendidih. Tapi sekarang orang sembahyang bunyi apa? Bunyi berdengkur ada. Sembahyang subuh. Saya pernah sekali kat sebelah orang sebelah di Kuala Lumpur lah, tidur dalam sembahyang, berdengkur, bukan bunyi menangis, bunyi berdengkur. Ini sebab kita tidak ada perasaan dalam ibadah. Kita hanya perasaan. Tahu perasaan? Itu perasaan bahaya. Itu perasaan ujub, perasaan alim, perasaan wara, perasaan bagus, perasaan akulah ustaz yang paling hebat, perasaan akulah EJK masjid yang hebat, akulah. Itu perasaan. Itu bahaya. Itu semua syaitan.
Syaitan yang yang suruh kita perasan. Adapun keikhlasan, itulah yang Allah tuntut, itu yang Allah nak. Oleh itu sudah lengkap 7 golongan yang mana Allah naungi pada hari kiamat. Jadi saya buka soalan sekarang kepada tuan-tuan, siapa yang ingin bertanya. Sebab saya ni setiap bulan biasanya ada soal jawab di TV1 RTM kan. Nanti bagi fadilat orang yang berilmu, orang yang ibadah. Okey. Tunggunya kita menuntut ilmu. Okey, baik. Okey, yang pertama tentang Haji sebut pasal kelebihan ilmu lah. Saya sudah sebut tadi kan, ilmu ni sangat besar kelebihannya. Nabi sebut fadlul alim alal abid ka fadlil qamar ala sairil kawakib. Kelebihan orang yang berilmu di atas orang yang kuat ibadah tapi ilmu kurang, seperti mana kelebihan bulan purnama di atas seluruh bintang-bintang. Bulan sentiasa kita lihat, bintang tak pasti kan, kecil-kecil je. Oleh itu ilmu sangat hebat. Dalam hadis Tirmizi Nabi sebut, li antaghduwa ya abaza li antaghduwa fa ta'allama ayatan min kitabillah khairul laka min an tusalli mi'ata rakaah. Hai Abu Zar, kalau kamu belajar menuntut ilmu berpagi-pagian, satu ayat faham dalam majlis ilmu lebih besar daripada 100 rakaat. Kalau satu bab, satu tajuk, seperti malam ni kan satu tajuk faham, khairul laka min an tusalliya alf rakaah, lebih besar pahalanya daripada sembahyang 1000 rakaat. Ada yang mampu sembahyang 1000 rakaat. Sembahyang 20 rakaat tarawih pun ramai yang tak buat 8 jangan. Apalagi 1000 rakaat. Tapi kita duduk sekejap, sejam dalam majlis ilmu, besar pahalanya, sangat besar. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Dalam hadis Bukhari Muslim, siapa yang Allah hendakkan kebaikan yang banyak pada dirinya, Allah akan dalamkan dia ilmu agama. Fid din, ilmu agama. Sebut din, din ni agama. Bukan ilmu matematik, bukan ilmu geografi, bukan ilmu hisab, tapi ilmu apa? Ilmu agama. Bukan yang lain tu bagus juga, bukan tak bagus, tapi yang lebih utama ilmu agama. Jadi kita kena belajar, kena penuhkan surau-surau masjid-masjid dengan majlis ilmu. Subuhnya, maghribnya. Kalau saya di Kuala Lumpur, semua waktu ada. Subuh pun ada kuliah, zuhur pun ada, asar pun ada, maghrib pun ada, isyak pun saya ada kuliah. Begitu. Saya di sini rehat sikit. Patutnya saya bermusafir lagi banyak kan. Saya datang sini lagi rehat, lagi tidur banyak, lagi makan banyak sini. Maghrib, isyak. Saya di kalau Jumaat saya pagi pukul 8 ada kuliah, pukul 10 ada kuliah. Maghrib ada kuliah. Lepas isyak, Rabu, Isnin, Khamis ada kuliah. Malam tadi patutnya di Kuala Lumpur saya lagi masa saya datang sini banyak berehat. Kalau saya sebulan di sini, saya rasa saya sudah balik, sudah jadi besar. Sebab apa? Sebab sini kurang kuliah berbanding di sana. Tapi saya mau keluarlah. Tahu, sebab itu tanggungjawab saya untuk menarik masyarakat Sabah untuk cintakan ilmu. Ilmu ni senang, duduk je. Lebih senang. Menuntut ilmu lagi besar daripada sembahyang sunat. Tapi mana senang, mana susah? Menuntut ilmu ke sembahyang sunat? Lagi susah sembahyang sunat. Allahu Akbar. Tak boleh makan, tak boleh minum. Ini sambil makan kuaci pun boleh. Tapi janganlah makan nasi lemak. Nasi lemak makan itu tak jadi menuntut ilmu, itu menuntut makanan kan. Oleh itu ilmu ni simple, senang, duduk je dengar sambil tidur. Sambil tak apa, jangan tidur terus. Sambil sekejap, terlelap sekejap tak apa. Kalau sembahyang terlelap, batal. Sembahyang batal. Dalam mazhab Syafi'i batal. Oleh itu ilmu ni senang. Tapi kita yang tidak senang untuk pergi majlis ilmu, walaupun pahalanya besar. Yarfa'illahu alladhina amanu walladzina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Mana orang beriman diangkat, orang menuntut ilmu, orang yang berilmu lagi diangkat. Ini kelebihan sangat besar, sangat banyak. Oleh itu kita kena rajin, kena bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Imam Nawawi satu hari 12 mata pelajaran, 12 kuliah, berlainan tempat satu hari. Kita satu kuliah pun tak mau pergi. Hei, jangan jadi orang lah. Seorang lagi sahabat Nabi bernama
Abdullah bin Jabir, terbalik, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ini hadis sahih. Beliau daripada Madinah beli himar, keldai baru beli. Dia pergi ke Kufah, pergi sebulan, balik sebulan. Ada sanggup situ. Pergi sebulan, balik sebulan, li hadisin wahid, kerana nak belajar satu hadis saja. Itu dia punya semangat. Apa hadis yang dia belajar? Hadis tadi, yuhsyarun nas yaumal qiyamah uratan khufatan hurla. Hari kiamat manusia dibangkitkan telanjang, tak berkasut, tidak bersunat. Satu hadis je, dia sanggup pergi sebulan, balik sebulan, naik keldai, bukan naik kereta. Tuan-tuan datang sini, berapa hadis dah? Banyak hadis ya malam ni. Berapa hadis? Tak bilang berapa hadis yang tuan-tuan dapat? Banyak hadis Al-Quran yang saya bagi malam ni. Sahabat tadi sanggup, Abdullah bin Jabir sanggup pergi ke Kufah. Ni sahabat Nabi ni, pergi sebulan, balik sebulan, kerana nak satu hadis yang belum dia pernah dengar. Ini kesungguhan orang-orang dulu. Kita kerja aja bersungguh, sanggup pergi jauh-jauh untuk ilmu. Sebelah masjid pun tidak mau pergi. Ini bahaya. Sebab ramai orang yang kuat ibadah tapi ilmu tiada. Solatnya tidak betul, sembahyangnya tidak betul. Saya bersembang dengan pengurusi kan, azannya tidak betul. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang mana salah? Salahnya alifnya panjang, Allah. Dia pendek je, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tak boleh sebab bila tambah jadi alif istifham. Adakah Allah Maha Besar? Adakah pula. Kadang-kadang ujung panjang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana salah? Akbar Maha Besar, akbar panjang jadi gendang, tabel. Banyak lagi, sembahyang pun banyak salah kan. Jadi kita kena belajar. Khutbah banyak salah, imam banyak salah. Bukan sini lah, maksudnya ini secara umum, jenis banyak. Mana dia nak beribadah tetapi ilmunya kurang, sujudnya tak betul, rukuknya tak betul, kerana ilmu kurang. Banyak kesalahan-kesalahan. Jamak qasar pun tak betul, tak ikut syarat rukun. Kena belajar. Kalau tuan-tuan ada duit boleh hantar anak pergi tempat saya. Saya ni nak melahirkan mana budak-budak yang cerdik, yang boleh baca kitab. Tak mahal, 350 je sebulan. Saya ada pondok moden. Duduk situ belajar. Remaja-remaja. Alhamdulillah 15 tahun, 16 tahun sudah pandai baca kitab. Sudah pandai. Ustaz-ustaz kita pun tak ramai yang boleh baca kitab, tak ramai, bukan semua kan, yang boleh baca kitab Arab. Sebab kita kekurangan ilmuwan. Ceramah ramai, tapi ilmuwan yang mantap, yang ceramah ramai, tapi yang mantap, yang ilmu, yang faqih kurang. Sila, ada soalan lain? Kalau ada, bukan senang saya datang. Sila tuan. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Okey, terima kasih. Sama. Iman ya. Iman menurut ulama-ulama ialah al-tasdiq bil qalbi ya. Soalan. Wal iqrar bil lisan wal amalu bil arkan. Itu definisi ulama. Apa iman? At-tasdiq bil qalbi. Percaya dengan hati. Percaya. Yang tak percaya itu orang munafik. Mulutnya percaya tapi hati tak percaya, itu orang munafik. Wal iqrar bil lisan. Dia mengucap dengan lidah kalimah syahadah dan sebagainya. Wal amal bil arkan, dan dikuatkan dengan amalan-amalan dengan anggota. Itu hakikat iman. Dan iman boleh bertambah, boleh berkurang. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman mereka hanyalah bila disebut nama Allah bergoncang jantung mereka. Itu iman yang betul-betul beriman. Macam tuan-tuan, contoh. Kalau adik sudah ada lesen belum? Lesen naik motor belum lagi ya? Pernah naik motor? Kalau tiba-tiba ada polis
apa perasaan? Dek 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 dek, betul kan? Macam itulah orang beriman. Bila disebut nama Allah, dek 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 dek. Kalau kita disebut nama Allah tapi rasa biasa-biasa, itu imannya kurang, imannya nipis, senipis bawang. Sebab adik tadi bawa motor, kalau kena saman berapa? 300. Ibu marah, ayah marah kan? Ada masuk neraka? Tak ada. Tapi dengan Allah dahsyat. Wallahu syadidul iqab. Hukuman yang sangat dahsyat. Neraka yang 70 kali ganda kepanasan daripada neraka dunia, daripada api dunia. Wa ya'tihil mautu min kulli makan, Allah sebut. Ahli-ahli neraka diazab, diseksa, dibakar setiap sudut. 1 inci pun yang tak terbakar. Tidak ada yang tak terbakar. Semua terbakar. Mana lebih dahsyat? Hukuman polis ke hukuman Tuhan? Hukuman Tuhan. Tapi bila kita buat salah dengan polis, kita nampak polis, kita rasa dudak. Tapi bila disebut nama Allah, relax. Itu iman kita sudah kurang. Dan yang kedua, tanda orang beriman yang betul-betul iman, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bila dibacakan Al-Quran, bertambah iman. Baca Quran rasa lain, rasa takut, rasa bimbang, faham. Ini baru benar-benar beriman. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka berserah kepada Allah Subhanahu wa taala hatinya. Jadi inilah tadi definisi, dan juga itu dia punya iman yang tertinggi. Nah, cerita iman banyak kan. Seterusnya, Assalamualaikum Ustaz, soalan, tolong terangkan tentang sambutan hari Ashura, mohon pencerahan. Okey. Nabi tidak menyambut Ashura secara pesta-pesta, tidak ada. Nabi sambut Ashura dengan berpuasa. Bila Nabi sampai ke Madinah, Nabi melihat orang-orang Madinah, orang-orang jahiliyah berpuasa. Nabi kata, apa ini? Puasa apa ini? Kemudian sahabat menjawab, ini adalah puasa kerana Nabi Musa diselamatkan. Nabi kata, nahnu ahaqqu bis-shaumi minhum. Kami lebih patut berpuasa daripada mereka. Cuma Nabi nak elakkan sama dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang jahiliyah ni, Nabi suruh kita gandingkan dengan hari sebelum atau selepasnya. Nabi sebut, lain baqitu ila khabilin la asumanna tasu'a. Kalau aku sempat hidup tahun depan, aku nak puasa 9. Jadi kita perlu menyambut Ashura dengan berpuasa. Adapun makan minum tidak salah. Makan, silakan. Wa kulu washrabu wa la tusrifu, makanlah, minumlah, jangan melampaui batas. Tidak salah. Kita jangan terpengaruh dengan perkataan-perkataan, ya ini Nabi tidak buat bid'ah. Kalau begitu Abu Bakar, Umar, Osman, Ali buat bid'ah. Khalifah-khalifah yang 4 banyak buat pembaharuan. Zaman Nabi ada penjara. Zaman Umar baru ada penjara. Zaman Nabi ada 2 azan. Tidak ada. Zaman Osman baru 2 azan. Zaman Nabi ada terima duit untuk menjadi pemimpin, ketua Madinah. Tak ada. Nabi buat percuma aja. Zaman Abu Bakar menerima duit daripada Baitul Mal sebagai gaji pemimpin. Habis tu Abu Bakar bid'ah. Mana kita kena lihat mana peredaran zaman, mana yang sesuai. Lebih baik kita buat makan-makan setahun sekali daripada langsung tak buat makan. Macam hari raya Nabi sehari je, sehari Adil Fitri, sehari Adil Adha, dan Adil Adha disambung dengan hari Tasyrik, 3 hari. Kita raya kita berapa lama? Tak tahulah sini. Sana kalau di Semenanjung sebulan, lebih sebulan. Dia mau digabungkan dengan Hari Raya Idul Adha, jamak. Punya lama raya. Adakah salah? Makan-makan tak salah. Tak salah nak makan setahun pun tak apa. Kadang bagi makan kan benda yang baik. Benda yang baik. Bagi makan kepada orang-orang susah, bagi makan kepada kawan-kawan, itu benda yang baik. Oleh itu, tidak semua benda yang Nabi tak buat itu bid'ah yang haram. Nabi sebut apa? Ma amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahaitukum anhu fantahu. Hadis sahih Muslim. Apa yang aku perintahkan buat, apa yang aku larang tinggalkan. Nabi tidak berkata apa yang aku tak buat jangan buat. Tak ada. Nabi tak kata langsung. Nabi tak pernah berkata apa yang aku tak buat jangan buat. Tak pernah langsung. Maksudnya Nabi yang Nabi tak buat itu tergantung. Ada yang haram, ada yang harus, ada yang makruh, ada yang sunat. Itu bergantung kepada ulama. Itu subjektif. Oleh itu tidak salah nak buat makan-makan bubur Ashura ke tak salah. Cuma jangan percayalah benda-benda yang
apa-apa kepercayaan yang bukan daripada Islam kita kena jauhi. Ada lagi soalan? Sila. Saya di Masjid Galpam di Sandakan tu 2 jam soal jawab sahaja. Tanya PU Azihal. Sila. Ya. Pandangannya mengatakan bila kita ada punya ilmu, kita ni telah meletakkan waktu salat Isya. Okey. Baik. Okey. Ini soalan yang baiklah, bertepatan dengan keadaan kita. Sebenarnya mengikut pandangan sebagian ulama, menurut hadis sahih, Nabi suka sembahyang Isyak lambat. Suatu hari dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi SAW lambat keluar daripada rumah. Rumah Nabi sebelah masjid. Kemudian Omar pun panggil, "Ya Rasulullah, Isyak." Omar yang panggil. Nabi pun keluar dalam keadaan yakhruju wa ra'su yaqturu ma'an. Nabi keluar daripada rumahnya bertitisan air dia punya kepala dia basuh, Nabi basuh kan. Jadi air kepalanya, bukan air kepala, air apa? Air jatuh sebab basah rambut kan. Nabi pun keluar, Nabi mengimamkan para sahabat. Nabi kata apa? Nabi kata, "Hazi waqtuha laula an asyqa ala ummati." Inilah waktu Isyak yang lebih afdal, lewat sikit kalau tidak menyusahkan umatku. Jadi tidak ada kata maksudnya Isyak lambat ini salah. Nabi suka lambat, tapi Nabi kadang-kadang buat cepat sebab tak nak menyusahkan sahabat. Maksudnya kalau ikut hati Nabi, Nabi suka lambatkan Isyak. Kalau ikut, tapi Nabi tak buat hari-hari lambat kerana takut sahabatnya menanti-nanti. Nabi pernah keluar daripada masjid, lambat masuk, sahabat-sahabat ramai yang sudah tidur. Hatta tafakharu usuhum. Dalam hadis sebut sampai terhangguk-hangguk apa? Tersengguk-sengguk. Sahabat tidur. Bila Nabi masuk masjid je, Nabi terus jadi imam. Sahabat terus sembahyang tanpa wudu. Dan kalau duduk tidur tidak apa. Tapi janganlah tuan-tuan tidur pula. Masa tu tak ada ilmu, tak ada majlis ilmu kan. Sekarang ada majlis ilmu kan. Ini tak salah. Karena ilmu ni sangat penting. Dan Ibnu Abbas pernah melambatkan asar hingga hampir maghrib kerana majlis ilmu. Ilmu ni sangat penting tuan-tuan dan puan-puan. Ilmu ni imam, ilmu ni lead yang mengimamkan kita, yang jadi ketua. Kalau kita tanpa ilmu, kita akan buat ibadah tidak sah, tidak betul. Di tempat saya tu ada satu pengutip zakat Adil Fitri. Dia kutip zakat selepas solat raya. Mana boleh? Tidak ada ilmu. Banyak yang salah. Satu lagi, ada satu imam di masjid di Kuala Lumpur kan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Dia ambil balik 'alaihim. Rakaat kedua bersama. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil sama juga. Serupa. Dalam bahasa Arab, ala dengan dhamir bila berada di awal ayat dia menjadi makna lain, bukan ke atas mereka. Maksudnya ialah alayya, aku wajib, aku mesti. Alaika, kamu mesti. Alaihim, mereka mesti. Dah tukar maknanya dah. Ini semua ilmu kan. Bab wudu ramai yang tak betul. Kan Nabi sebut dua golongan yang disiksa dalam kubur. Maratu bi qabrain, maran Nabi bi qabrain. Nabi lalu pada kubur. Nabi kata mereka sedang diazab disebabkan dua perbuatan. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru bil baul. Ada dua tafsiran. Ada yang kata tak tutup aurat, dan yang lebih kuat mereka tidak bersih suci semasa istinja. Apa yang terjadi? Ramai yang touch and go. Atau touch and go, sentuh air, sentuh kemaluan, tutup zip ataupun tutup seluar. Tidak sah. Dia mesti bila basuh najis yang mutawassithah ni mesti mengalir air. Kalau ambil buka air paip kan, sentuh sikit air, sentuh kemaluan, tidak sah. Dia mesti mengalir. Sama ada mengalir sendiri ataupun dialirkan. Ini ilmu. Ilmu itu contoh banyak lagi. Terutama dalam bab urusan jual beli, bab banyak ilmu perlu ada. Perempuan kalau hari Jumaat, khutbah Jumaat, kalau perempuan ini berurusan dengan lelaki yang wajib Jumaat, hukumnya haram. Tak ada ilmu, dia tak tahulah.
Mana perempuan tidak wajib Jumaat, tapi tidak boleh berurusan dengan orang lelaki yang wajib Jumaat pada khutbah Jumaat. Mana sama ada dia naik taksi ke, Grab car ke, Uber ke, yang bawa tu lelaki, ataupun dia beli barang daripada lelaki ke, hukumnya haram kata ulama. Ini semua ilmu. Pentingnya ilmu. Ilmu sangat penting. Sila, ada soalan lagi? Tidak ada ya? Jadi alhamdulillah kita syukur kepada Allah Ta'ala kerana dengan sedikit perkongsian ini dapat lagi sama-sama kita dapat sedikit ilmu. Boleh tuan takatkan gambar kenang-kenangan saya berceramah di sini kan pertama kali. Boleh tekan. Mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian ini kita dapat sama-sama ilmu, dan tuan-tuan kena datang. Tak kira siapa yang mengajar, selagi mana dia mengajar benda yang betul, datang. Boleh? Supaya kita, terima kasih, dapat ilmu yang betul dan dapat beramal dengan ilmu yang kita pelajari insya-Allah. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita, menambahkan ilmu kita, dan menguatkan kita untuk beramal kerana Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan kita sama-sama diberikan ganjaran yang memang tidak setimpal, yang sangat berganda-ganda, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana amal kita sikit, syurga itu sangat besar. Kita tidak ke syurga kerana amal kita, kita ke syurga kerana rahmat daripada Allah Ta'ala. Aqulu qauli hadza, saya ucapkan terima kasih. Jadi tadi Ustaz Hanafi kata ada ketik derma, betul ke? Ada ke? Ustaz Hanafi tadi sebut untuk suraunya. Jadi saya melancarkan, tak tahulah di mana dia punya tabungnya kan. Nanti mungkin ada. Ustaz Hanafi sahabat saya yang guru di mana, di apa, saya lupa dah, Sekolah Menengah Kebangsaan Benoni kan. Beliau menghadapi kesukaran suraunya yang sudah pecah-pecah tilesnya, perlukan 19,000. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh menyumbang untuk, mungkin ada depannya ada sejadah ke ataupun tabung ke, ataupun boleh direct pada beliau untuk sebagai apa, memudahkan pelajar-pelajar untuk solat di musalla surau mereka. Jadi sekadar itu saja. Kalau tuan-tuan mau berinteraksi ataupun mau mendapat ilmu, boleh follow lah Facebook saya kan, iaitu PU Salman. Saya setiap minggu lah, bukan setiap hari kerana tak sempat kan, setiap minggu mesti ada ilmu-ilmu yang saya kongsi. Kadang-kadang aktiviti saya dan banyaknya ilmu-ilmu yang macam-macam lah, ilmu fiqh, ilmu tasawuf dan sebagainya. Bolehlah tuan-tuan follow Facebook PU Salman. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar.